Take 18. Okay, hai korang. Kita dah masuk fasa 2 RMO dan aku pun dah hari ke-12 self quarantine sebab balik daripada overseas. So masih lagi stuck dalam rumah. Panas sikit sekarang ni. Jadi kali ni Cik nak kongsi pasal perjalanan Trans-Siberia secara solo, how to survive dan apa yang korang patut buat. Okay, saya dah melakukan perjalanan Trans-Siberia ni lebih kurang dalam 3 kali, 4 kali macam tu lah. So kali pertama 2014, kali kedua 2016. 2014 aku ambil cuti lebih kurang dekat setahun jugalah. Jadi apa yang aku buat adalah, yang aku tahu aku nak pergi travel dekat Europe. So nak pergi travel kat Europe, tak tahu pun Europe tu dalam map dekat celah bedah mana, tapi memang nak pergi Europe. Jadi duk sebut tapi hang tak tahu pun Europe kat mana, tak ada makna juga. Jadi aku pun buka lah map. So buka map, oh tengoklah, oh Europe ni dekat sini. Lepas tu tengoklah, tengok. Study. Oh Europe ni connecting dengan Malaysia satu darat. So maknanya kita boleh pergi ke Europe menggunakan jalan darat. Betapa naifnya kalau hang sebut main petik je hang nak pergi tempat-tempat tu, tapi hang tak study, tak ada maknanya. Tiba-tiba hang duk bersembang kencang je, aku nak pergi Europe. So itu basically the introduction. Pasal visa, saya memerlukan 2 visa, iaitu visa China dan visa Rusia. Basically saya start saya punya perjalanan Trans-Siberia saya dari Beijing pergi ke Mongolia, pergi ke Rusia. Ini adalah planning aku sebab aku sangat nak pergi Mongolia sebab Mongolia adalah negara yang aku rasa very interesting untuk dilawati. Di visa Rusia ni harga dia murah, dalam masa tu lah 2014, masih lagi bawah 200. Dia punya orang kata apa, permohonan dia pun sangat mudah. Just hantar tiket flight, tiket in and out dengan apa nama tu, invitation letter. Saya dapat invitation letter bila saya beli tiket kereta api. So ya, korang boleh beli juga dekat online. Dia dalam 15 pound macam tu. Saya rasa sampai sekarang masih tak berubah. Okay, dah dapat visa Rusia, kita apply visa China dan dah ready semua tu. Ambil lah, pack lah barang. Pakaian, korang kena dan wajib ambil tahu pasal pakaian. Okay, korang pergi musim apa? Okay, macam aku pergi musim winter. Okay, kalau musim winter, korang kena study juga winter dekat tempat negara tu macam mana. Sama ada winter dia hard winter, light winter, middle winter, or acah-acah winter je. So korang ambil tahu sebabnya pakaian sangat bersesuaian. Amat penting. Contoh dekat Beijing, winter dia tak adalah ekstrim sangat, biasa je, kau boleh hadap lagi. Dekat Mongolia dia punya winter dia tak sejuk sangat. Macam contohlah negatif 10, tapi angin dia membunuh korang, tak membunuh korang. Tambah dekat gurun Gobi tu, dia punya angin macam nak siat-siat, macam nak siat-siat kulit kau macam pisau, tajam gila. Lepas tu kau masuk je dalam kereta, kalau kau keluar kau ambil gambar ke apa semua, kau keluar, kau masuk je dalam kereta ni kau rasa dia punya sejuk ni, kau walaupun kau dah pakai dah glove, dia rasa macam terbakar tu, tak tahu nak kata apalah. Okay, so kena ambil tahu pasal pakaian. Okay, apa yang aku buat adalah aku beli je pakaian murah-murah dekat online, dekat Malaysia ni, bawah 100, bawah 50 macam tu, sekadar untuk menampung sejuk bila sampai dekat Beijing contohnya. So bila dah sampai kat Beijing, time tu lah aku shopping puas-puas, pergi black market, belilah jaket-jaket winter yang bersesuaian dan dengar advice daripada orang tempatan sebab diorang lagi arif dengan cuaca kat negara diorang kan. So macam contoh lah kan, sampai dekat Mongolia, kau punya branded kasut ke, branded stocking ke, branded like jaket ke apa ke, tak ada makna dah. Lalah kali yang paling bermakna adalah stocking stocking bulu unta yang harga RM10 tu. Itu dia punya yang bersesuaian. Lepas tu kau punya kasut yang kau beli waterproof tak waterproof, lain kali campak je kat tepi tu. Dia bagi kau kasut yang macam
kasut lokal lah, buat daripada bulu unta. Itu sahaja yang paling sesuai untuk cover kau punya kaki kalau kau pergi ke Gurun Kobe waktu winter. Jadi dengar nasihat lokal, cari pakaian yang bersesuaian. Kalau macam t-shirt ke apa ni, bawa je 2-3 helai yang paling nipis-nipis, yang kau boleh gulung-gulung. Lepas tu misalnya kata kau nak buang lepas tu pun kau rasa tak sayang sangat. Okey, bercerita mengenai tiket train. Okey, korang boleh beli dalam pelbagai cara dan metod, sama ada nak guna agent, nak beli online, nak beli dekat stesen kereta api ke apa ke, terpulang. So paling murah adalah beli online dekat dia punya official website, dan juga beli tiket train dekat stesen kereta api itself. Kalau beli dekat stesen kereta api tu korang berisiko sikit lah, sebabnya kemungkinan untuk tiket habis dan juga untuk pilih katil atas katil bawah tu agak terhad sikit lah, sebabnya kadang lokal lagi advance daripada kita kan. Dan untuk beli tiket dekat kaunter ni juga, kalau korang mempunyai masa yang sangat banyak, silakan boleh beli, tak ada masalah. Cumanya kalau beli online tu kita rasa secure sikit lah kan. Okey, ini juga penting pasal perjalanan. Okey, perjalanan korang kena rancang betul-betul mengenai train Trans-Siberia ni. Okey, antara faktor-faktor sebabnya adalah perbezaan waktu dan juga time zone antara lokasi-lokasi yang korang pergi. Contohnya Irkutsk 6 jam lebih dahulu daripada Moskow, dan semua tiket-tiket train ni adalah mengikut waktu Moskow. Dia bukan ikut waktu lokal, tapi dia ikut waktu Moskow. Tapi sekarang company tiket train tu pun dah macam bijak lah, dia dah buat dah time masa lokal. Lepas tu masa apply visa dan juga beli tiket train tu, make sure kau rancang betul-betul. Macam contoh yang paling drastik adalah dalam Rusia. Kau kena rancang betul-betul, sebabnya kau kena tahu, okey, kau kena calculate perjalanan duduk dalam kereta api juga, bukannya perjalanan kau duduk kat luar je yang kau berhenti kat stesen tu. Jadi macam saya, okey, saya kena kira, saya masuk je Ulan-Ude, so saya kena kira dah, okey, Ulan-Ude stay 2 hari sini dalam train ke Ulan-Ude ke Irkutsk, ambil masa lebih kurang, contohlah lebih kurang sehari. Kau kena calculate, kena tambah semua tu, sebabnya kita tak nak overstay dekat satu-satu negara. Misalnya kata kita overstay, tak ke macam rugi di masa hadapan. Kalau kena denda tu okey lah. Kalau kena ban dari masuk negara tu 2-3 tahun, tak ke rugi. Contohlah tiba-tiba kau jumpa pasangan kau dekat Rusia tu, lepas tu kau kena ban, lepas tu kau tak boleh balik kampung, kau tak boleh nak pergi masuk Rusia, tak ke rugi. So kita sebagai traveller kena alert benda-benda macam ni. Sebabnya itu bukan saja untuk diri kita, tapi kita sebenarnya sebagai duta kecil negara kita, kita tak nak memburukkan nama negara kita. Nanti dia orang kata, orang Malaysia memang kaki overstay, tak ke best, dah lah dah kena chop kaki kerja haram kan. So macam janganlah burukkan nama negara. Bila kau burukkan nama negara, kau menyusahkan orang lain nak pergi negara tu. Nanti dia akan ketatkan lagi dia punya law kepada kita ni. Sebabkan kau seorang, orang lain pula yang jadi mangsa. Okay, bye. Okay, saya mempunyai banyak pit stop. So daripada Beijing saya stay seminggu. Lepas tu saya ambil train pergi ke Ulaanbaatar. Ulaanbaatar saya dekat Mongolia itself saya stay 3 minggu. Lepas tu saya masuk ke Rusia, saya stay sebulan. Jadi untuk menghabiskan journey saya daripada Beijing sampai ke Moskow, ke Saint Petersburg sampai saya masuk ke border negara Kesatuan Eropah, saya ambil masa 2 bulan. Jadi kalau misalkan korang nak straight away naik train tu, ambil masa lebih kurang 7-9 hari, tak salah saya. Tapi pada pendapat saya, tak bermakna kau ambil train dan kau duduk dalam train selama 9 hari sekadar nak ambil title kau pernah buat Trans-Siberia, tapi kau tak explore tempat tu. Tak ke buang duit, buang masa dan buang pengalaman kau kan. Jadi berhentilah kat negara, kat pit stop yang beberapa ni. Jadi saya suggest, misal kata dalam Rusia, you pergilah stop dekat Irkutsk, sebab Irkutsk ni kira boleh pergi ke Tasik Baikal, one of the amazing place I ever been.
So ulang ude, bukan saya cakap tak payah stop, tapi ulang ude tu dia pekan kecil, very interesting. Dan budaya kat situ adalah banyak mengamalkan budaya Buryat. Masyarakat Buryat ni adalah masyarakat macam dia rupa orang Mongolia tapi dia orang Rusia, tapi dia kaum Buryat. Macam tu. So saya ulang balik. Saya pergi Ulaanbaatar, pergi Ulan Ude, Irkutsk, Yekaterinburg, Kazan, Moskow, Saint Petersburg. So yang worth it, korang kalau misalkan tak banyak masa, okay, stop je dekat Irkutsk. So pergi Baikal kejap, pergi Yekaterinburg. Yekaterinburg ni kalau stop dalam half day ataupun satu hari pun cukup. Kita sekadar nak pergi tengok bandar, dia punya architecture, amazing architecture. Lepas tu pergilah ke border border Eropah dengan border Asia tu. Dekat gambar je macam, okay, aku dah sampai. And then Kazan, one of the beautiful city in Russia. Lepas tu dia kat situ masyarakat Tartan, bandar Muslim dan masyarakat Muslim terbesar di Rusia dekat situ lah. Dan pergi Moskow, stay lah 2 hari. Sebab jangan stay lama-lama kat Moskow. Moskow bandar yang mahal nak mati lah. Lepas tu Saint Petersburg, antara bandar yang cantik juga dia, sebab ada influence Europe sikit. Okay, bercerita mengenai kelas dalam kabin. Okay, untuk Beijing ke Ulaanbaatar, hanya ada kelas 1, kelas 2, tak ada kelas 3. Tapi kalau daripada Ulaanbaatar dan seterusnya sampai ke Moskow tu, dia ada 1, 2, 3 lah. Pada saya kan, sebagai bila kau travel seorang perempuan, better kau ambil kelas 2 untuk perjalanan yang lebih daripada 24 jam. Kalau perjalanan tu kurang 24 jam, ambil kelas 3. Tapi kalau lah diberi pilihan lagi untuk aku buat lagi journey daripada Beijing ke Moskow tu, aku akan pilih kelas 3 all the way. Sebabnya sebenarnya kelas 3 tu selamat sebab ramai orang. Tapi masa 2014 tu ambil kelas 2 untuk perjalanan lebih 24 jam. At least kau ada privacy. Lepas tu bag kau apa semua kau nak tidur kau rasa secure. Lepas tu misal kata macam kau lelaki, kau bertuah, kau duduk dalam kabin tu seorang-seorang kau lah kan. So dalam satu kabin tu ada 4 kompartmen. Kalau yang dia ada pintu sliding, kau boleh tutup dan sila ambil lower bunk ataupun katil yang kat bawah ataupun tempat duduk kat bawah. Sebab katil kat bawah tu dia boleh flip. So kau letak barang-barang kau dalam tu. Sebenarnya yang tempat letak barang tu kau akan share dengan orang yang duduk dekat atas tu. Tapi at least bila kau tahu barang-barang kau bawah buntut kau rasa lagi macam secure sikit lah. Sebabnya bila travel seorang ni, kita punya alert tu kena lebih sikit kan. Tapi kelas 3 pun tak ada masalah. Dia macam satu row tu macam ada 6 katil, 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5 menghadap macam tu. Masih lagi kongsi kompartmen. Very interesting. Dan aku sangat suka kelas 3. Sebabnya kelas 3 ni kau dapat observe orang, tengok macam mana local Russian bersiap-siap macam mana dia orang melayan bosan dia orang apa semua. Dan dia orang ni ada satu perangai ataupun satu style yang bila dia orang naik dia train, dia orang sampai kat tempat duduk dia orang akan salin baju dia orang. Tadi pakai lawa masa kat luar kan, pakai high heel apa semua dengan makeup mak nenek kan. Naik dia train, dia macam masuk dalam rumah dia orang tau. Naik dia train, terus tukar baju macam okay, pakai seluar slack, ada pakai seluar short, macam kau nak bersantai-santai kat rumah macam tu lah. Lepas tu kalau sejam sebelum train sampai tu, dia orang bersiap balik macam kelas lah, macam world class punya Miss Universe punya style lah. It's very interesting. Sebab tu lah aku suka duduk kat kelas 3. Kadang yang ramah sikit datang offer vodka kat kau, offer itu ini, tapi kita tolak lah cara yang baik, cara yang manis kan. Selalunya aku akan tolak, aku akan cakap aku ada masalah kesihatan. Nak bercerita pasal total cost ni sebenarnya bergantung kepada currency. Jadi untuk travel solo saya rasa kos dalam RM5,000 untuk selama sebulan termasuk tiket and everything adalah cukup. Sekarang ni saya tak berani nak cakap, jadi standby lah seberapa banyak yang boleh.
Sebabnya masa 2014 tu saya punya course dalam 2000 something saja untuk complete lah, daripada Beijing sampai ke keluar daripada tu. Untuk 2016 beza sikit, dah jadi mahal, lebih kurang 6,000 something, sebabnya kita orang stay dekat Airbnb dan juga hostel, dan makan pun hebat juga sebab masa tu pergi dengan group kan. So tu nampak tak perbezaan dia. Akhir kata, bagi siapa-siapa yang nak buat trip Trans-Siberia ni, boleh pergi secara solo pun selamat insyaAllah. Nak pergi secara group pun boleh, tapi kalau nak cari group tu carilah yang betul-betul reliable. Jadi macam saya suggest korang boleh follow TMPL Backpackers, sebabnya diorang berpengalaman. Fauzi dengan Ayu pun dah banyak bawa orang pergi trip Trans-Siberia dan ramai yang happy. Dan boleh juga pergi check it out, diorang pun ada video Trans-Siberia. So okey lah, cukup lah merepek pasal Trans-Siberia ni. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tinggalkan komen di bawah dan teruskan follow dan subscribe saya punya video. Terima kasih. Ciao.